Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada hari ini pada 15 Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita 15 hari berada dalam bulan Ramadan. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terus melimpahkan rahmat dan kurniaannya kepada kita untuk meneruskan lagi 15 Ramadan sehingga kita dapat menyempurnakan Ramadan pada tahun ini dan mengembalikan kita kepada Ramadan yang seterusnya. InsyaAllah dalam murajaah kita kepada buku 30 pelajaran tentang puasa Nabi. Jadi insyaAllah kita akan sambung bacaan kita pada hari ini pada poin yang ke-12 atau bab yang ke-12. Terlebih dahulu, terima kasih kepada semua, terutamanya di pihak PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, yang menjadi host kepada kelas kita ini, dan sahabat-sahabat di semua page, di page Pro Media Tajdid, di page Ustaz Ahmad Hashimi, dan di page mana-manalah yang berkaitan dengan kita. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung 30 pelajaran tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bab yang ke-12, iaitulah tentang tadarus Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Iaitulah bacalah apa yang telah diwahyukan kepada kamu, iaitu dalam kitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk membaca Al-Quran dan juga mendirikan salat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sangat kuat tadarus dalam bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan, dan baginda menjadi lebih dermawan pada bulan Ramadan saat Jibril alaihissalam menemui baginda, dan adalah Jibril alaihissalam menemui baginda sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam dari malam bulan Ramadan. Lalu baginda membacakan untuknya Al-Quran. Yakni Nabi SAW dia baca dengan Jibril. Nabi baca dengan Jibril. Maka adalah Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebaikan dari angin yang bertiup, angin yang berhembus. Baik, para hamba Allah, perhatikanlah. Dalam bulan Ramadan ni kita kena banyak baca Quran. Kerana Nabi SAW dalam sunnahnya baca Quran dengan Jibril AS. Dan Quran ni, kehubungan dia dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Quran. Sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi para penuntut ilmu hendaklah bersungguh-sungguh tadarus Quran di bulan Ramadan. Okey? Wanita juga bertadaruslah bersama sebahagian penuntut ilmu, agar anda boleh mengambil faedah dari orang yang anda bacakan untuknya Al-Quran, yang dia akan menjelaskan kepada anda sebahagian perkara yang anda perlukan, sama ada wakaf dan sebagainya, okay? Atau boleh beri tadarus. Mana tadarus ni kita baca dengan semak, baca dengan semak, tadarus. Itu maksud tadarus, saling-saling belajar, okay? Tadarus. Bila kita baca sambil dengan orang, terutamanya bagi orang yang mana belum mahir baca Quran. Okay. Jadi baca sambil semak, agar orang boleh betulkan. Ada orang dalam bulan Ramadan, dia banyak baca Quran tapi dia tak nak semak. Dia baca je.
Jadi bila baca je Quran tanpa semak ni, memang kita akan rasa syok lah. Sebab tak ada orang yang tegur. Kita rasa betul. Tapi pada saya, kita kena ingat Al-Quran adalah kalam Allah. Jangan dibaca sambil lewat. Jangan dibaca dengan sifat ambil mudah. Tak apalah, kita salah pun bantai je lah. Jangan. Kerana Quran ni dibaca dengan tertib, baca dengan betul. Jadi fungsi tadarus ialah untuk membetulkan bacaan. Tapi kena ada lah orang yang pandai tu. Jangan tadarus sama-sama yang tak pandai, sama-sama tak betul. Kadang-kadang ada juga macam tu. Baik, Ramadan semuanya adalah waktu yang utama untuk tadarus Al-Quran. Tapi di malam hari lebih utama. Malam hari lebih utama. Kenapa? Kerana Nabi SAW baca dengan Jibril pada malam hari. Jadi ini menunjukkan baca Quran di malam hari Ramadan lebih utama. Biasa pak kita lepas daripada tarawih dia ada masa, ambil masa. Lepas tarawih tu dia ambil masa. Kita hanya lepas tarawih cari rojak, cari colek, cari makan, lepok kedai mamak dan sebagainya. Jadi kita ambil masa malam lepas daripada Isyak atau lepas daripada tarawih untuk kita baca Quran. Kemudian kita sebelum subuh kita baca Quran lagi. Okey? Pasal apa? Pasal Nabi SAW baca dengan Jibril di waktu malam. Berusahalah tadarus Quran pada setiap malam. Bahkan janganlah anda meninggalkan satu malam pun. Okay? Mengambil contoh tadarus Nabi SAW dengan Jibril pada setiap malam. Dan lakukanlah oleh anda pembacaan Al-Quran sendirian jika mudah bagi anda. Kalau orang dah hafal Quran, orang dah memahami baca Quran, maka bolehlah dia baca Quran secara sendiri. Dan berupayalah untuk khatamkan Quran beberapa malam di bulan Ramadan. Okay? Kalau lebih, jika semangat dalam baca Quran, bacalah setiap 7 hari. Kerana setiap 7 hari khatam sekali. Rasulullah SAW kata, "Iqra' Quran fi syahr." Qultu inni ajidu quwwatan hatta qala faqra'uhu fi 7 wala tazid ala dhalik. Bacalah Quran dalam 1 bulan. Ku katakan, kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih daripada tu. Nabi kata bacalah dalam 7 hari. Itu kalau 7 hari bagi 7 lebih kurang dalam 4 juzuk 1 harilah. 7 kali 4 28. Okey. Jadi lebih kurang dalam 4 atau 5 juzuk 1 hari. 4 juzuk lah. 1 hari baca dengan bacaan yang betul-betul menghayati maknanya. Okay. Ada yang kata bacalah dalam 20 hari riwayat. Sebahagian ulama sebut ini pada kadar bacaan biasa. Tapi bila masuk bulan Ramadan ada yang lebih daripada tu. Okay. Hendaklah bacaan Quran sebagaimana berikut. Baca dengan ta'anni. Apa maksud ta'anni? Baca perlahan, tidak terbulu-bulu. Tidak terburu-buru. Sampai ayat syurga, berhenti. Minta dengan Allah syurga. Sampai dengan ayat neraka, berhenti. Minta perlindungan dari azab Allah. Itu baru sebab tu dia lama tu. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah bersalat bersama Nabi SAW pada satu malam. Kemudian baginda mula membaca surah Al-Baqarah. Aku pun berkata dalam hatilah, beliau akan rukuk. Baginda SAW akan rukuk pada ayat yang 100. Lepas 100 ayat, dia baca lagi. Nabi meneruskan. Lalu aku katakan baginda SAW salat dengan surah Baqarah pada 1 rakaat. Kemudian baginda SAW habis surah Al-Baqarah. Sambung lagi. Kemudian saya berkata, baginda akan rukuk dengan surah Al-Baqarah. Tiba-tiba Nabi baca surah An-Nisa. Kemudian baginda pun membacanya. Sampailah kepada surah Ali Imran. Nabi membacanya dengan perlahan. Jika baginda melewati ayat di dalamnya terdapat tasbih, baginda bertasbih. Jika melewati ayat permintaan, baginda meminta. Jika melewati ayat permintaan perlindungan, baginda minta perlindungan. Kemudian baginda rukuk, lalu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Dan rukuk baginda semisal dengan berdiri baginda.
kemudian baginda membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian baginda berdiri panjang mendekati rukuk baginda. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sujud membaca subhana rabbiyal a'la, dan adalah sujud baginda mendekati, maknanya lamanya rukuk, lamanya sujud, hampir-hampir qadar bacaan berdiri, qadar berdiri. Itu sifat yang paling utama. Atau bacalah Quran dengan bacaan biasa, hadar. Hadar ni makna cepat sikitlah, agar anda banyak membaca. Dan cara yang pertama adalah lebih utama. Akan tetapi berhati-hatilah dari membaca Al-Quran seperti ocehan syair, sebagaimana yang dibaca oleh orang-orang bodoh. Macam mana syair ni? Baca dengan memain-mainkan bacaan Al-Quran, seolah-olah dia adalah lagu-lagu syair. Kemudian yang keenam, bajarlah Al-Quran kepada manusia bulan Ramadan. Boleh juga kita jadikan bagi orang belum lagi nak belajar, Ramadan lah waktunya nak belajar Quran. Okay? Ramadan adalah waktunya kita nak belajar Al-Quran bagi orang yang belum belajar. Baik, itu yang ke-12. Jadi kita dengan Al-Quran, bagaimana saya sebut tadi, kena ada sifat ta'zim. Dengan Al-Quran ni kena ada ta'zim. Jangan kita rasa aku dah baca Quran main hentam je, panjang pendek betul makhraj sabar, hentam saja. Tak boleh. Jadi kita kena ada rasa izzah dan agungnya Quran. Kalau kita belum mahir Quran, gagahkan diri untuk semak bacaan Al-Quran. Okay? Untuk semak bacaan Al-Quran kita. Yang ke-13, kedermawanan Nabi SAW dalam Ramadan. Itu bab Quran. Bab dermawan pula. Kata Abdullah ibn Abbas dalam hadis yang sama yang kita dah baca di poin tadi, kata Abdullah ibn Abbas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia paling dermawan, dan baginda lebih dermawan pada bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril alaihi salam. Oleh kerana itu, wahai hamba Allah, dalam Ramadan ni berinfaklah pada setiap sisi kebaikan. Sama ada sedekah kepada orang fakir, kepada orang yang memerlukan, bagi kepada anak yatim, ataupun selain daripada mereka. Tariklah dari tabungan anda. Kalau kita ada duit, simpan, tu jadikanlah dia sebagai tabungan akhirat. Kerana apa? Apa yang anda infak, itulah milik anda. Apa yang anda infak, itulah milik anda. Apa yang kita makan, habis kat dunia. Tapi apa yang kita infak, sampailah ke akhirat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sebut, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah jadikan kamu menguasainya. Dan berdasarkan hadis dari Al-Harith bin Suwaid, dia berkata, Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Faqala inna malahu qad qaddama wa malu warithihi ma akhar. Siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya dia lebih sukai dari hartanya sendiri? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada di antara kami melainkan hartanya sendiri dia lebih sukai dari harta ahli warisnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hartanya sendiri ialah apa yang dia persembahkan untuk Allah, dan harta milik ahli warisnya adalah apa yang dia akhirkan atau dia tinggalkan. Jadi yang dia tinggal tu jadi milik orang, jadi dia infakkan, jadi milik dia di akhirat sana. Maka jadilah anda orang yang dermawan dalam Ramadan dengan pemberian dan berbagai sedekah, dan manfaatkanlah kesempatan umur. Allah Maha mengetahui apakah Ramadan tahun depan datang sementara anda dalam keadaan hidup, atau kan ia datang sementara kita telah keluar dari dunia, yakni telah mati. Jadilah dermawan seperti mana sifat kedermawanan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kedermawanan ialah bagi orang buka puasa. Antara sifat kedermawanan adalah bagi orang buka puasa. Okay? Dan bagi orang buka puasa ni kita dapat pahala seperti mana orang itu berpuasa.
tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa itu. Sebagaimana hadis yang kita semua tahu diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Okey, jadi ketahuilah apa yang anda telah persembahkan dari harta anda adalah benar sebenar-benarnya tabungan harta yang anda hakiki. Oleh kerana itu, berinfaklah di dalam bulan Ramadan kerana infak di dalamnya dilipat gandakan. Dan kerana Ramadan adalah zaman yang fadil, iaitu yang utama. Dan bersemangatlah untuk mengeluarkan bahagian dari harta anda sejak sekarang sebelum anda meninggal. Okey. Dalam hadis Muttarif dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Dia kata, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara baginda sallallahu alaihi wasallam sedang membaca surah At-Takatsur. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, anak Adam berkata, ni bukan anak Adam ni, anak Adam, okey, anak Adam anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah yang menjadi milikmu dari hartamu, wahai anak Adam, melainkan apa yang telah engkau makan hingga engkau habiskan. Dan apa yang engkau pakai, engkau menjadi lusuh. Atau apa yang engkau sedekahkan, maka itulah yang kamu tetapkan. Maknanya yang kekal dengan kamu ialah apa yang kamu infakkan. Yang kamu makan, habis. Yang kamu pakai, lusuh. Tapi yang kamu infak, kekal dengan kamu. Jadi buatlah jadual bagi harta anda di bulan Ramadan. Jadikanlah satu bahagian dari gaji anda untuk sedekah. Satu bahagian dari perniagaan anda untuk orang fakir dan anak yatim. Jadikanlah satu bahagian dari tabung untuk wakaf kebaikan. Atau untuk mencetak buku bermanfaat dari kitab-kitab akidah, fiqh ataupun tafsir. Ni biasa kita bab makan berRamadan ni, sedekah makan, sedekah tu. Banyak lagi kita boleh buat, tabung untuk buat masjid, atau buat sekolah, atau buat apa, cetak buku, bagi pamphlet, bagi baju, kalau orang tak ada baju. Tengoklah keperluan apa yang ada. Jadi kita pakat-pakat infak di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Okey. Dan bersungguh-sungguhlah anda jadikan untuk anda sebuah wakaf atas setiap amal-amal kebaikan. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah." Bila seorang anak Adam meninggal, manusia meninggal, putuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Okey? Jadi anjuran sedekah ni sampai bila? Sampai kita meninggal. Sebelum kita meninggal, sedekahlah. Ataupun sebelum kiamat. Kalau orang yang panjang umur dia, sebelum kiamat. Bila dah sampai kiamat atau bila dah mati, tak boleh nak sedekah dah. Habis dah. Duit kita tu dah jadi harta orang lain. Kecuali kita tinggalkan anak yang soleh. Anak soleh tu dapat harta waris tu, dia sedekahkan pula untuk ayah dia tu sebagai wakaf. Ada. Yang tu tak apa. Okey? Kata Nabi SAW, setiap orang berada pada naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Dan dia berkata, hingga diputuskan hukum di antara manusia. Yazid berkata, dan adalah Abul Khair, tidak pernah luput dari satu hari pun, melainkan dia bersedekah padanya dengan sesuatu, sekalipun sepotong kuih, atau sebuah bawang, atau demikian. Jadi orang tahu bab sedekah ni, dia akan bagi sedekah walaupun sekecil-kecil. Saya ingat dulu dekat kampung, ada seorang makcik ni, nenek saudara ni. Ayah saya kalau pergi kat rumah dia, mesti dia pesan, tengok ni. Mesti ada je nak bagi. Kita nak balik rumah dia tu, dia akan cakap, tunggu sekejap. Carilah kelapa ke, buah daun kayu ke ada. Nah,
Ubi kau dia tanam, dia bagi juga walau sedikit. Dia tak biarkan orang balik dengan tanam kosong daripada rumah dia. Ini antara orang yang memang suka bersedekah. Jadi kita macam itulah. Kita buat hari ni kita sedekah kurma. Hari ni kita nak beli apa ni? Beli kebab, nak beli mutabak, nak beli apa untuk bak makan. Atau pergi masuk masjid setiap kali kita letak duit RM5, duit RM10, duit RM20 atau seumpama dengannya. Atau jumpa siapa-siapa pun kita belanja, kita bagi makan. Sedekah, sedekah banyak. Dalam Ramadan ni kena jadi lebih dermawan daripada sebelum Ramadan. Okay? Baik. Dan jangan menolak seorang peminta pun yang meminta kepada anda. Jadi Nabi SAW ni, dia tak pernah tolak orang meminta. Dia akan bagi walaupun sedikit. Dia kata, Allah minta maaf saya tak ada. Bagilah RM1. Bagi tak nak bagi RM1. Kalau bagi banyak sikit, bagi RM10. Okay? Kata Nabi SAW, ruddul miskin walau bidhulfin muhraqin. Tolaklah orang miskin sekalipun dengan kikil yang dibakar. Maknanya, apa hak dia bagi, bukan tolaklah. Bagikan, kembalikan kepada orang miskin. Makna suruh dia pergi dengan cara apa? Kita bagilah ke dia. Supaya dia tak bagi kat kita, bagilah walaupun dengan benda yang sikit saja. Okay? Bersedekahlah wahai kaum wanita. Termasuk anjuran sedekah ni adalah untuk wanita. Wanita. Kata Nabi SAW kepada para wanita, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Rasulullah SAW keluar pada hari raya Adha atau hari fitri menuju musalla. Kemudian baginda berpaling lalu memberikan nasihat kepada manusia dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Seraya baginda SAW bersabda, wahai manusia, bersedekahlah. Kemudian Nabi lalu lagi, lalu kaum wanita. Nabi kata, wahai para kaum wanita, bersedekahlah. Kerana sesungguhnya aku telah melihat kalian semua adalah majoritinya penghuni neraka. Baik, nombor 14. Setelah daripada Nabi banyak tadarus, Nabi banyak sedekah, ni amalan utama di bulan Ramadan, Nabi SAW juga menganjurkan untuk umrah di bulan Ramadan. Siapa nak pergi umrah Ramadan ni? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Hani'an lahum, ya. Berbahagialah mereka. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita dari kaum Ansar, apa yang menghalangmu dari berhaji bersama kami? Maka dia berkata, adalah kami memiliki seekor unta untuk mengambil air. Lalu dia dikenderai oleh Abu Fulanah dan puteranya, yakni suami dan puteranya. Kemudian dia meninggalkan seekor unta yang kami mengambil air di atasnya. Maka Nabi SAW bersabda, maka jika ada pada bulan Ramadan, laksanakanlah umrah padanya, kerana umrah di dalam bulan Ramadan adalah seperti haji. Dia nak pergi haji tak boleh, dia kata. Lalu Nabi kata, buatlah umrah di bulan Ramadan, kerana umrah di bulan Ramadan seperti hukumnya pahala haji. Seperti pahala haji. Adapun kalau orang tanya, kalau dapat tu jadi tak kena pergi haji dah lepas tu. Tak, tanggungjawab pergi haji masih lagi ada. Rukun tu tak hilang. Cuma pahala dia seperti haji. Maka jika anda ada kemudahan untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan, laksanakanlah. Kerana umrah di bulan Ramadan, di pahala dia besar. Sebab tu saya nak tekankan kepada para jemaah sekalian, Ramadan ni berkisar tentang kelebihan masa. Kita dah sebut sebelum daripada ni. Apa saja yang dilakukan ibadat dalam bulan Ramadan ni istimewa. Kerana Ramadan adalah waktunya Allah Subhanahu Wa Taala melimpahi hamba-hambanya dengan rahmat dan kurnia. Jadi kita pakak-pakak buatlah semua amal ibadat yang kita sebut ni yang utama yang ni. Buat umrah di bulan Ramadan, pahala dia tak sama dengan umrah biasa. Sedekah di bulan Ramadan tak sama dengan sedekah biasa. Baca Quran di bulan Ramadan tak sama dengan Ramadan. Pasal apa? Buat benda di dalam Ramadan ni istimewa. Apatah lagi kalau kena pada malam Lailatul Qadar, lagilah istimewa, tuan-tuan. Okay? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW kata, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, umrah di bulan Ramadan pahalanya menyamai pahala haji atau haji bersamaku.
Bukan haji biasa-biasa dak, haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ketahuilah umrah dan umrah ni memang menghapus dosa. Tiba-tiba dibuat dalam bulan Ramadan, lagilah besar penghapusan dosa yang ada dan pahala baginya besar. Okey. Namun sebelum daripada buat umrah, perhatilah hukum-hukum, belajarlah dulu. Jangan pergi main langgar je. Lah ni musim DIY, banyak orang pergi DIY. Memang murah. Tapi bagi orang yang dah pernah pergi, okey, dia dah tahu dah cara selok-belok cara-cara nak buat umrah dan sebagainya. Kalau orang yang tak pernah pergi lagi, belajarlah dulu sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Dan kalau boleh ikutlah teman, carilah teman perjalanan dia yang baik, yang boleh membimbing dia dalam melaksanakan ibadah. Jangan pergi buat gamble macam tu je. Baik, kemudian bagi orang yang dah buat umrah, sampai ke sana jangan selepas umrah tu duduk saja pula. Berbanyakkanlah salat di dalam Masjidil Haram. Salat-salat sunat. Dia akan salat tarawih di Masjidil Haram, dia salat rawatib di Masjidil Haram, dia bahkan dia salat fardu di Masjidil Haram. Maka bertambah-tambahlah gandaannya. Nah, sebab tu kemuliaan buat umrah di bulan Ramadan ni besar. Bukan sekadar pada umrah tu, pada salat, pada puasa, duduk dapat tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Okay, maka waktu orang pergi tu perbanyakkanlah semua bentuk amal ibadat. Waktu duduk di Mekah tu, nak sedekah kau, nak bagi minum kau, bagi apa kau. Kadang-kadang kita ni, orang bagi duit banyak dah, khidmat pula tak ada. Kita jadi orang yang khidmat. Waktu saya duduk di Mekah, di Madinah tu, orang-orang sana, orang pakcik-pakcik tua, dia akan pergi ambil air dekat tong air, pegang 4 gelas air, jalan kita offer zam-zam, nak zam-zam. Sekurang-kurangnya orang yang nak tengah baca Quran tu tak kena berjalan, dia duk sedekah. Dia ambil air free je kot. Tapi dia, ini antara perkara yang kita nak buat. So kalau kita ada di masjid-masjid kita yang ada, contohnya ada dah letak dalam peti air mineral kecil, ambil 2-3, bukan untuk kita lagi. Ambil sampai orang dalam tengok orang tu tak ada air, kita sedekah, kita bagi olor kat dia air. Bagi olor kat dia air. Ni bawa orang olor kat. Kita jadi orang yang memberi kemudahan dalam infak. Banyak kalau buat amal ibadat. Kalau orang tiba-tiba nak majlis buka puasa, kita jadi volunteer untuk kemas lah, untuk susun lah, untuk hidang lah, untuk apa lah, macam-macam. Ramadan ni waktunya untuk kita memperbanyakkan pelbagai bentuk amal soleh. Duduk dalam majlis ilmu macam ni pun dalam ibadat, insya-Allah. Okey. Kalau ada orang sakit, kita rawat orang sakit, kita balut sakit dia, kita spray budak-budak sakit tangan dan sebagainya. Macam-macam benda-benda kita boleh buat dalam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Buat baik pada semua orang. Okey. Ya. Jika mudah untuk memperbanyakkan tawaf lah. Tapi lah ni memang musim ramai orang sangat duduk di Mekah ni. Sebab tu ubur-ubur orang nak dapat pahala umrah ni. Jadi siapa pergi, alhamdulillah. Baik. Berdasarkan hadis dari Ibnu Ubaid dari bin Umair dari bapaknya bahawa Ibnu Umar bisa berdesakan di antara dua rukun Yamani dan Hajar Aswad dengan desakan yang tidak pernah kulihat seorang pun seperti itu dari sahabat Nabi. Jadi dia kata inni af'al fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna mashahuma kaffaratun lil khataya. Sentuh rukun Yamani dan Hajar Aswad boleh menghapuskan dosa. Wa sami'tu yaqul, dan aku juga dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abdullah ibn Umar, man tafa bihadzal bait usbu'an fa ahsahu kana ka'itqi raqabah. Wa sami'tuhu yaqul la yada'u qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hatta Allahu anhu khati'atan aw kataba lahu biha hasanah. Kata dia, aku buat ni sebab aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya, yakni rukun Yamani dan Hajar Aswad adalah kafarah dosa. Aku juga pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang tawaf di Kaabah sebanyak 7 putaran, lalu dia menghitungnya dengan benar, tak tambah tak kurang, maka pahalanya seperti memerdekakan seorang hamba.
Dan aku juga mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang tawaf ni tidaklah dia angkat kaki melainkan Allah hapus satu kesalahan dan menulis baginya satu kebaikan. Jadi itu berkaitan dengan umrah di bulan Ramadan. Perkara yang ke-15, safar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan. Ada orang bermusafir dalam Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermusafir. Okey. Apa hukum orang bermusafir? Boleh, tak ada masalah. Kalau dia nak puasa, boleh puasa. Kalau dia tak nak buka puasa, boleh untuk tidak buka puasa. Itu adalah keringanan yang diberikan oleh Islam kepada orang yang bermusafir. Kata Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ditanya tentang puasa Ramadan dalam safar, maka dia menjawab, kami pernah bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan, maka orang yang puasa tidak mencela orang yang berbuka, tidak juga yang berbuka mencela orang yang berpuasa. Siapa nak puasa okey, siapa tak puasa pun okey. Jadi wahai hamba Allah, jika anda melakukan safar di bulan Ramadan, boleh ada keringanan untuk berbuka. Walaupun dia kata, ustaz tak letih lah kita. Tak apa, walaupun tak letih nak buka, boleh buka. Kalau dia nak puasa, boleh puasa. Okey? Tetapi jika berpuasa menyertakan kesulitan yang sangat pada perjalanan anda, wajib berbuka. Kalau siapa pekak, kita nak puasa tu dalam musafir menjadi mudarat pula bagi kita. Kena bukalah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Makkah pada Fathu Makkah dalam bulan Ramadan. Kemudian baginda berpuasa sehingga sampai Qurra al-Ghamim. Maka manusia berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada baginda bahawa puasa telah memberatkan manusia. Mula-mula Nabi puasa. Lapar ramai punya letih lah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam minta diambilkan gelas air sebesar air setelah asar. Lalu baginda pun minum sementara manusia melihat baginda minum. Lepas sadar tak kalau kita lah. Allah sikit je lagi tunggu. Tapi dah nak pergi buka kota Mekah ni. Benda lebih utama lagi ni. Nak pergi membuka kota Mekah. Takkan nak pergi buka kota Mekah dalam keadaan letihnya. Jadi pasal pun Nabi minum. Kemudian berbukalah sebahagian daripada yang lain. Okey. Kemudian sebahagiannya tak nak buka puasa. Sampailah berita berita mereka tak nak berbuka tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ulaikal usah, mereka itu usah melakukan maksiat sebab telah menyusahkan diri dalam puasa mereka ataupun tidak mengikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab itu. Okey, kalau jika tidak menyertakan kesulitan kecuali sedikit, maka berbuka disunnahkan bagi anda dan boleh bagi anda untuk berpuasa. Kalau tak ada mudarat, boleh puasa. Tapi sunnah dia kata berbuka. Jadi bolehlah. Boleh, tak ada masalah. Jika sama-sama pada diri anda dalam berpuasa atau berbuka, sama je. Saya ni tak buka pun okey, buka pun okey. Maka itu bolehlah pilih mana-mana. Okey? Sehingga ada seorang sahabat dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fi safar wa kana kathiru siyam?" Dia ni banyak puasa. Boleh tak aku nak berpuasa dalam musafir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau nak buka, buka. Kalau tak nak buka, buka. Mana lebih sama, tak ada masalah. Okey? Jika di dalam safar anda menyertakan puasa anda menyebabkan atau menyertakan kesulitan yang ringan, maka disunnahkan berbuka. Kalau tak kuat, sunat untuk berbuka. Okay? Dan dibolehkan bagi anda untuk berpuasa tanpa makruh. Kalau berat sangat, wajib dah buka. Macam Nabi SAW tadi, siapa tak buka, dia dah derhaka. Pasal berat sangat dah masa tu. Kalau orang yang kesulitan dia tak kuat, boleh dia boleh buka, boleh juga berpuasa. Okey. Sesungguhnya Nabi SAW telah menjelaskan kebolehannya melalui perbuatan baginda. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi
fi yaumin syadidil harri hatta innar rajula la yada'u yadahu ala ra'si min shiddatil har wa ma minna ahadun sa'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah. Kata di sahabat Nabi Abu Darda, nak tunjuknya bolehnya. Kalau mudarat tu tak kuat, boleh puasa, tak ada masalah. Dalam satu musafir bersama dengan Nabi, kata Abu Darda, kami puasa ni, kami ada hari yang sangat panas sehingga orang tutup tangan di atas kepala kerana sangat panas. Panas sangat ni. Dalam keadaan tu tidak ada seorang pun yang puasa, melainkan Nabi dan juga Abdullah bin Rawahah. Jadi maknanya boleh juga kalau kita tak sampai pada peringkat mudarat untuk kita berpuasa. Jadi Nabi ada waktu Nabi bermusafir, Nabi puasa, ada waktu Nabi musafir, Nabi pun berbuka. Jadi pilihlah dan nilai sendiri keadaan kita macam mana. Jika anda hendak safar untuk umrah, haji atau safar mubah atau masyru' yang lain, maka beradablah dengan adab safar, itulah doa safar. Jangan bersafar di malam hari bersendirian. Yang utama safar hari Khamis, ucapkan selamat kepada keluarga. Bila naik tempat tinggi bertakbir, bila turun tempat rendah baca tasbih. Naik tempat tinggi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila tempat tinggi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cuma kita naik bah kadang-kadang tak berasa. Pasal naik lagi abah. Dah. Kemudian perbanyakkanlah doa bila anda selesai sibuk, segeralah selesai daripada kesibukan anda dalam musafir, cepat-cepat balik kepada keluarga. Okey, jangan balik tengah malam tanpa memberi khabar. Kalau bagi tahu dah tak apa abang balik malam ni. Jangan balik tiba-tiba tengah malam tu buat surprise. Bini kadang-kadang tu tobik terkejut tau. Sampai dia pula mari tengah malam, takut pula dia. Itu satu. Kemudian kalau kita balik awal ni bagi tahu dia pun cepat siap-siap juga untuk suami. Jadi tak adalah mana suami isteri tu rasa sebuah salah bila suami dia tak bagi tahu dia nak balik. Baik. Setelah anda datang dari safar, datang lagi ke masjid, salat 2 rakaat, bawa air Zam-Zam tu bagi umrah lah. Okey. Jangan bawa anjing, jangan bawa loceng bersama dalam musafir. Wanita tanpa mahram jangan pergi seorang-seorang. Sunnah qasar, semua tu ada adab musafir lah, ada adab musafir. Baik. Kemudian kita pergi kepada 16 penjelasan Nabi SAW tentang keutamaan puasa. Dalam hadis Nabi cerita bab puasa ni banyak. Dalam hadis Nabi cerita bab puasa ni banyak. Kita baca beberapa penjelasan Nabi tentang keutamaan puasa. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makanan dan syahwat di siang hari, maka jadikan aku bisa memberi syafaat padanya. Al-Quran pun kata, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka jadikanlah aku boleh memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya dijadikan boleh memberi syafaat. Jadi ini juga menunjukkan waktu baca Quran yang baik adalah waktu di malam hari. Kerana dalam hadis ni Quran sendiri meminta syafaat kepada orang yang membacanya di malam hari, kerana sifat dia menghalangi daripada tidur. Wahai hamba Allah, perhatikanlah puasa dengan perhatian yang sempurna agar dia dapat memberi syafaat kepada anda pada hari kiamat. Dan dia sebagaimana dia juga Nabi kata perisai. Perisai daripada apa? Perisai dari api neraka. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Okay? Maka jagalah puasa daripada mengoyakkannya dengan dosa seperti ghibah, namimah, dusta, kebodohan dan rafath, yakni ucapan kotor dan keji. Di mana Nabi SAW kata, as-siyamu junnatun ma lam yakhriqha. Puasa adalah perisai selagi ia tidak mengoyakkannya. Macam mana dia nak koyak? Dengan perkara-perkara tadilah. Okay? Maka kata Nabi SAW, pahala lagi.
hanya pahala puasa ni hanya diketahui oleh Allah. Tak ada orang tahu pahala puasa melainkan Allah. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis Qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa saum. Semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa, kerana ia adalah untukku. Kenapa untuknya untukku ni? Ulama hadis dalam bahaskan hadis ni dia kata untukku kerana puasa ni khas untuk Allah. Tak ada orang boleh nampak puasa ni, melainkan Allah sahaja yang boleh nilai. Orang tak boleh kata dia puasa khusyuk ke, dia puasa sempurna ke, dia puasa macam tak. Semua orang sama yang waktu dia puasa. Hati yang boleh membezakan antara orang ni takut kepada Allah, jaga sifat dia, cabaran macam mana. Allah Ta'ala sahaja yang boleh menilai ibadat puasa. Dan Allah Ta'ala sahajalah yang membalasnya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari aroma wangi minyak kasturi. Okay? Kemudian dalam hadis Nabi SAW kata, bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan. Kebahagiaan ataupun kegembiraan. Okay? Yang pertama, kebahagiaan saat dia berbuka. Dan yang kedua, saat bertemu dengan Tuhannya. Seronok boleh makan. Tapi yang lebih seronok lagi, bertemu dengan Tuhan. Tengok-tengok pahala puasa bertimbun-timbun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian yang kelima, Nabi SAW sebut dalam bab puasa ni, sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebuah pintu yang namanya Ar-Rayyan. Nama pintu apa? Ar-Rayyan. Tidak orang-orang yang ahli puasa akan masuk darinya pada hari kiamat. Tidak akan masuk dari pintu itu seorang pun selain dari mereka. Akan dikatakan, di manakah orang-orang yang ahli puasa, senantiasa puasa. Bukan sekadar Ramadan je, Isnin Khamis dia puasa, sunat dia puasa. Memang orang suka puasa. Maka mereka pun berdiri. Tidak akan ada seorang pun yang masuk darinya melainkan mereka, selain mereka. Maka jika mereka telah masuk, maka ditutuplah pintu itu. Sehingga tidak masuk darinya seorang pun kecuali orang yang berpuasa saja. Okay? Orang yang berpuasa pula, ikutilah puasa dengan puasa agar anda mendapatkan kamar-kamar di syurga. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan. Maksudnya, sesungguhnya di dalam syurga terdapat ghuraf, kamar-kamar syurga, yang bahagian luarnya terlihat dari bahagian dalamnya, atau bahagian dalamnya terlihat dari luarnya. Macam kaca gitu. Lalu, maka berdirilah seorang Arab Badui seraya berkata, untuk siapa kamar itu, wahai Rasulullah SAW? Maka baginda SAW pun bersabda, bagi orang yang memperelokkan ucapan, memberikan makan, wa adama siyam, melanggengkan puasa. Wa adama ni makna melazimi ibadat puasa. Orang yang senantiasa puasa, bukan tiap-tiap hari dak. Maknanya dia puasa yang syar'i lah. Tiap minggu dia puasa. Isnin Khamis puasa, hari putih dia puasa, hari-hari kebesaran Islam dia puasa, apatah lagi dalam bab bulan Ramadan. Maka orang macam ni ada kelebihan kerana ibadat puasa itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Dan berpuasalah, berharaplah wajah Allah, yakni berharap pahala kepada pahala dari Allah dengan puasa anda. Dan berpuasalah jika anda sedang berjihad. Okay? Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bidzalika al-yawma wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah. Ini kerana Allah lah. Dia berjihad ni, macam jihad lah. Dia berjihad melawan hawa nafsu dia. Dia puasa satu hari pada jalan Allah. Maka Allah Ta'ala akan jauhkan wajahnya. Dengan satu hari puasa tu, Allah jauhkan di 70 tahun daripada api neraka. Allahu Akbar. Okey, maka berpuasalah dari tengah Sya'ban. Kemudian, lepas daripada raya puasa Ramadan, ada 6 hari Syawal. Kemudian, berpuasalah juga pada bulan-bulan lain, pada 13, 14, 15 dan juga puasa Isnin
Khamis. Baik. Kemudian muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita cerita jihad Nabi dalam bulan Ramadan. Tak apalah. Ini kita skip lah sikit. 17 ni kita skip. Okey. Sebab berlaku perang dalam bulan Ramadan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi ni antara pengisian Ramadan adalah jihad fi sabilillah. Sehingga berlaku perang Badar dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menang ke atas kaum kufar dalam peperangan Badar. Pembukaan kota Mekah juga berlaku dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi Nabi SAW galakkan kita. Walaupun kita tak boleh pergi berjihad, kena dalam hati. Kalau aku ni diberi peluang, aku akan berjihad di jalan Allah. Mesti kena ada. Jangan kita kata tak nak lah gini-gini. Kata Nabi SAW, barang siapa mati dan tidak pernah berperang, berjihad, dan tidak pernah niat dalam hati dia nak pergi berjihad, maka dia mati di atas salah satu dari cabang kemunafikan. Okay. Setelah itu penulis kita berbicara tentang puasa Isnin Khamis. Yang ni kita skip lah sebab tak ada kaitan dengan Ramadan sangat. Kemudian Nabi SAW juga ada puasa sunat di bulan Sya'ban. Okay. Kemudian Nabi SAW juga puasa Ashura. Itu kita cerita bab Ashura lah. Tak ada kaitan dengan Ramadan sangat. Dan kita masuk kepada yang seterusnya. Iaitulah Nabi SAW di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang mana kita hari ini 15 Ramadan dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita 15 Ramadan, 5 hari lagi kita masuk dalam bulan Ramadan. Kita akan masuk dalam bulan Ramadan dan kemudian kita akan jumpa sekali lagi dalam kelas kita ni dalam 10 akhir Ramadan. Kita akan ingatkan sekali lagi dan juga tentang perkara-perkara yang berakhir dengan hari raya pada kelas kita yang akan datang. Cuma sebagai persediaan awal hari ni, hari 15 Ramadan, kita nak baca tentang bagaimana Nabi pada 10 akhir Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, adalah Nabi SAW jika masuk 10 akhir bulan Ramadan, baginda SAW akan kencangkan atau ketatkan sarung baginda, menghidupkan malam dan membangunkan ahli keluarga baginda. Kena bangun. Macam mana nak bangun? Kalau kita tu boleh tidur pula, kejut. Kalau jauh-jauh, saya ni jauh, kena telefon. Hello telefon. Kalau tak angkat, macam mana? Wak loceng. Macam-macam lah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Anak-anak kita kalau duduk asrama, telefon asrama tak boleh dia. Ada ibu bapa kadang-kadang mungkin dia, anak dia duduk di bandar, duduk kerja, dia telefon, kawan bangun, pakak. Jangan malu kita nak kejut orang untuk buat ibadat bulan Ramadan. Kalau orang boleh buat ibadat dekat ni dengan kompang dan gendang, sehari 2 hari ni kita tengah isu dah merebak tempat kita ni, orang buat aktiviti kejut sahur dengan paluan kompang dan gendang dan juga nyanyian. Sahur, ada menyanyi dugudang. Dia buat bila? Dia buat waktu nak bangun sahur. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Allahu Akbar. Mereka telah mensia-siakan malam-malam Ramadan. Kerana pada waktu itu sepatutnya mereka sibuk dengan qiyamul lail. Bukan duduk di jalanan, duduk bergendang, duduk kompang. Ini adalah satu fitnah dalam agama yang mengubah syariat Islam. Ataupun satu fitnah yang memesongkan manusia daripada perbuatan yang disyariatkan. Padahal waktu tu ada orang sedang tahajud, duk gonggang, tak khusyuk orang nak tahajud. Ada budak yang sedang tidur. Kenapa? Kalau pun kita nak kejut orang, kenapa kita tak buat amal sunnah? Macam mana? Azan 2 kali. Pukul 5 tu bangun azan sekali. Allahu Akbar. Kejutkan orang bangun. Pasal habis-habis. Ini duduk gonggang, sahur, gudang. Allah buat tandingan tu pula. Allahu Akbar. Kita doalah kepada Allah dan pihak berwajib, saya kalau boleh sampailah kepada pihak yang berwajib, ada kawan dan sebagainya, syariatkanlah azan 2 kali. Kalau tak syariat 2 kali, kalau masjid-masjid mana nak buat, saya rasa tak menjadi kesalahan. Kalau orang buat ke masjid gendang tu tidak perlu ada kelulusan daripada majlis agama. Kenapa nak azan 2 kali kena tunggu majlis agama? Kalau kira lah, dah.
Azan je lah 2 kali. Cuma berapa ramai orang mampu nak buat sunnah ni. Kejutkan orang dengan azan yang pertama sebelum berhenti betul-betul pada azan yang kedua, waktu subuh yang betul-betul masuk. Nah, kita kadang-kadang nak tunggu dalam bab azan 2 kali, nak tunggu dulu pihak berkuasa agama tak keluar ke arahan kita tak. Orang hendak bergendang tu tak tunggu arahan pun, dia buat je. Nah, dia buat je. Pasal bab gitu tak kena halang pula majlis agama pula. Kalau orang azan 2 kali mungkin cepat je dia datang. Kenapa ni tak tunggu arahan pihak kami? Tapi kalau orang ni lambat pula tu dia kata tu sebab dia tak buat di masjid. La ilaha illallah. Memanglah dia tak buat di masjid. Tapi amalan itu melibatkan amalan umat Islam. Amalan tersebut telah menyebabkan situasi ibadat orang yang pada 10/3 akhir malam sibuk dengan bermunajat kepada Allah terganggu. Dan kita kesian kepada orang yang sibuk dengan amalan-amalan ni. Ruginya mereka. Padahal mereka dah bangun pada tengah malam. Alangkah baiknya mereka sibuk di tempat solat mereka. Sujud rukuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beginilah. Kita terpesong daripada petunjuk agama bila kita tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 akhir Ramadan, Aisyah kata ketatkan ikatan kain. Maksud apa? Itu Nabi tak buka kain. Tak buka kain tentang apa? Nabi tidak tidur bersama isteri baginda 10 akhir Ramadan kerana malam-malam itu baginda terlalu sibuk buat ibadat. Dan baginda beriktikaf dalam masjid di 10 akhir Ramadan. Imam An-Nawawi telah berkata tentang makna mengencangkan sarung, iaitulah bersungguh-sungguh dalam ibadat melebihi kebiasaan baginda pada selainnya. Dan maknanya adalah bersegera menuju ibadah. Okay? Dikatakan bahawa itu sebuah kiasan dari meninggalkan isteri, yakni meninggalkan jima' untuk sibuk beribadah. Jadi bersungguh-sungguh dalam ibadat 10 akhir Ramadan lebih banyak kesungguhannya dari malam selainnya. Perbanyakkanlah ketaatan, solat, zikir, tasbih. Kalau nak tidur, tidur siang. Malam tu, jangan tidur. Gitu sampai pekat. Malam tu hidup dengan ibadat. Kalau nak rehat, tidur sekejap je. Tidur 2 jam. Lepas tu bangun balik, buat ibadat. Banyak buat apa? Solat, zikir, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, baca Quran. Apa juga ketaatan selain itu. Bertakarrublah kepada Allah dengan ibadat-ibadat tersebut seraya mencontohi mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi kalau bersungguh bab Ramadan 10 akhir, dia punya kesungguhan tidak ada yang boleh menandinginya. Kesungguhan ibadat Nabi kemuncak 10 akhir Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak dekat dah ni. 5 hari je lagi. 5 malam je lagi. InsyaAllah kita bertemu dengan 10 akhir Ramadan. Okay? Ketahuilah bahawa malam-malam 10 akhir dari bulan Ramadan adalah malam-malam paling utama dalam setahun menurut sebahagian ulama. Maka perhatikanlah dalam ke-10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Lebih utama. Berbanding 10 awal Zulhijjah, malam akhir Ramadan lebih utama. Ada kata 10 akhir Ramadan lebih utama, ada kata 10 awal Zulhijjah lebih utama. Dua-dua ni 10 hari sebelum raya. Ni 10 raya haji 10 hari, ni 10 raya puasa 10 hari. Macam mana? Ulama himpunkan, kata dia kita ambil jalan tengah. Kalau siang 10 awal Zulhijjah lebih utama. Sebab amalan-amalan haji berlaku pada siang hari. Tapi kalau malam 10 akhir Ramadan lebih utama. Sebab malam Ramadan ada Lailatul Qadar. Ini kelebihan dia. Termasuk perkara yang menunjukkan, termasuk perkara yang menunjukkan atas keutamaan malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan adalah bahawa di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Maka jika anda beriktikaf di awal dan pertengahan bulan Ramadan, kembalilah untuk beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Kalau dah duduk iktikaf awal ke akhir, malam 10 akhir kena juga. Okey? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha fil awakhir min kulli witrin.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sesungguhnya aku melihat malam Lailatul Qadar dan aku melupakannya, aku lupa. Bila? Maka carilah dia pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan pada setiap ganjilnya. Dan sesungguhnya aku telah diperlihatkan kepadaku bahawa aku sujud pada air dan tanah. Maka barang siapa telah beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia kembali. Dulu Nabi mula sahabat-sahabat tu 10 awal cari, 10 kedua cari. Lalu Nabi kata, aku diberi nampak, cuma aku lupa bila. Carilah pada 10 akhir Ramadan. Siapa yang dah iktikaf di awal, masuk balik. Masuk balik iktikaf. Maka kami pun kembali. Tidaklah kami melihat satu gumpalan awan pun di langit. Maka lalu datanglah awan. Lalu kami pun diberi hujan sehingga mengalir atas masjid yang kala itu terbuat dari pelepah kurma. Kemudian salat pun didirikan. Lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atas air dan tanah sehingga aku melihat bekas tanah di kening baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan setakat dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejutkan ahli keluarga pada 10 akhir Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua Nabi membangunkan ahli keluarga ni, insya-Allah kita sambung pada minggu depan. Yang mana minggu depan insya-Allah kita akan baca ni dalam 10 akhir Ramadan. Tak tahulah mengantuk ke tidak masa 10 hari tu, tapi tak apalah. Kerana kita ni pukul 10 tu, pukul 11 tu mungkin dah bangunlah. Lepas subuh tu ambil rehat sikit, pukul 11 tu bolehlah kita sambung kelas kita ni untuk kita gerak gempurkan amal ibadat kita sepanjang Ramadan. Dan 10 akhir Ramadan adalah waktunya kita betul-betul menguatkan, mengumpulkan seluruh tenaga usaha kita untuk menghidupkan dengan amal ibadah, insya-Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita baca pada hari ini dalam 30 pelajaran tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada 22, jadi berakhir minggu depan ada 8 lagi lah, termasuklah fiqh 10 akhir Ramadan dan juga berhari raya macam mana. Termasuklah juga zakat fitrah, kita akan bincang pada minggu depan insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.